Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا مع الأبرار اللهم توفنا مع الأبرار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami melainkan apa yang Kamu ajarkan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiba. Ya Allah, kami minta padamu akan ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan rezeki yang halal. Allahumma inna nas'aluka Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna mimma nusina. Allah, ya Allah, ajarkan kami apa yang kami jahil dan peringatlah pada kami apa yang kami dilupakan. Allahumma allimna al-Quran wa allimna al-bayan wa allimna al-ta'wil wa faqihna jami'an wa faqihna wa auladana wa dhurriyyatana wa qaumana jami'an fid din. Ya Allah, ajarkanlah kami Al-Quran, keterangan Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan berilah kefahaman pada kami dan anak cucu kami dan kaum kami semuanya dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ibadika salihin al-mukhlasin al-muhtadin wa ja'alna min awliyaika as-sadiqin al-zahirin as-sabiqin as-sabiqin fi jannatin na'im. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita berpagi-pagi bersama pagi ni di hari Ahad, setiap kali Ahad majlis ibu-ibu dan umi-umi dan abi-abi. Mari kita mula pagi ni dengan hidangan rohani. Hidangan rohani. Nah, satu hidangan yang roh kita sangat berahi kepadanya. Nah, sangat dahaga kepadanya. Sangat perlu kepadanya, iaitu Al-Quran. Makanan roh. Nah, makanan roh. Jadi nak pagi kita tu, nah, dah jamu jamu badai kita nak harilah nah. Dan tapi kita jangan terlupa kata sebenarnya belum pada makan tu roh kita kena makan dulu. Nah, setiap kali setiap pagi tu, nah, roh kita perlu pada makanan lebih pada badai lagi. Nah, itulah. Maka makanan roh paling paling mujarrad, paling segar sekali roh badai roh kita dan juga badai kita ialah Al-Quran. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah. Dan benda tu ada di kita, tak kena cari jauh dah. Nasib baiknya kita. Tapi sayangnya hari ni bila kita
takwil ke apa ni, kepentingan kepada ruh kita. Waktu jadi badan pun jadi tu tak arok juga. Nah, badan tak arok kerana ruh kita tak arok hakikat sebenarnya dah. Tapi kita hanya banyak ke kita dah kata badan kita ubat badan lah. Ubat rangkai kita nak ni lah. Nah, sakit tu sakit ni sebenarnya dah ruh kita tu tak arok, bukan badan kita tak arok dah. Nah, ruh kita tak cukup zat makan. Itulah hakikat sebenarnya. Nah, maka mari kita mula majlis kita dalam pagi ni dengan baca ayat dalam surah Muzammil, insya-Allah. Masih lagi dengan dalam 10 ayat awal lagi ni. Dan hari ni kita nak akan baca di ayat mula di ayat 6 sampai 10 juga insya-Allah. Nah, mula sekali lagi insya-Allah. Nah. Subhanallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ni dah. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Taala memberi ganjaran balasan pahala pada kita khasnya dan memberi taufik hidayah. Maksudnya kita nak pada Quran ialah taufik hidayah supaya kita dapat beramal bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kehendak daripada ajarannya khasnya dalam ayat kita baca hari ini insya-Allah. Dan umumnya sebuah Quran adalah sebagai pedoman hidup. Quran ini adalah sebagai pedoman hidup. Subhanallah, subhanallah. Gapokah ayat kita akan belajar lagi hari ini? Dalam 10 ayat insya-Allah kita harap Allah Taala izin pada kita. Banyak minggu dah kita duk main awal-awal surah ni. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayat 5 dulu sebelum kita masuk ayat ni. Ulangi. Awal-awal lagi. Awal lagi. Ulangi gapo kita ngaji dah? Surah Muzammil satu surah yang Allah Subhanahu Wa Taala mari didik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang menghadapi ujian di awal-awal kerja dakwah. Kerja dakwah. Bila temu dengan pertentangan daripada orang-orang kampung Mekah khasnya kata, iaitu kampung Mekah masa tu semua kafir. Semua orang kufur. Hak ada Islam kau tu apa orang baru. Hak Islam masuk Islam kau tu apa orang ni? Itu tak kira Nabi lah. Khadijah, Abu Bakar, Ali. Apa orang lagi ada kau ni? Kau masa tu ayat Muzammil ni. Berapa orang saja baru. Dan banyaknya semua seluruh alam kau tu kafir belaka. Khasnya di Mekah tu. Di Mekah sendiri kufur. Baitullah duduk tengah tu. Allahu akbar. Subhanallah. Itulah bibu hakikat sebenarnya. Kerja banyak, kerja besar, kerja berat. Sebab itulah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala nak peringat, nak terima benda berat ni kena kita pun gagah kata. Gagah sini itu padahal gagah apa ni? Gagah badan ke? Ya, gagah badan pun perlu berajak juga. Tapi sini Allah Subhanahu Wa Taala suruh perintah dengan surah Muzammil ni iaitu untuk bangun gapo ni? Muzammil dalam surah ni gapo nak gapo? Suruh bangun semaya malam qiyamul lail. Allahu akbar. Allah Subhanahu Wa Taala perintah pada ayat ni suruh Nabi ni kurang tidur. Allah Subhanahu Wa Taala
Nabi kita diajar, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang menjadikan kita semua ni, menjadi alam semua ni, Tuhan tahu di mana tempat nak pergi gagah. Tempat ke panggil, betul mana nak pergi mana nak pergi gagah dulu tu. Tuhan jadi kita ni, maka ni lah. Nah, gagah ni gagah roh. Sebab itulah gagah roh bila tu? Bila roh kita ada hubungan rapat dengan Tuhan dia. Nah, dah. Roh kita ada rapat, hubungan rapat dengan Tuhan dia. Nah, khasnya melalui nak rapat kan nak. Kita ngaji tak baca lagi hadis ni. Nah. Dalam ada maksud ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Qawi tu. Dalam surat Qawi tu ada hadis ni. Ada salah satu amalan kita ni gagah sihat ialah qiyamul lail. Dan semaya malam. Dan semaya malam tu ambil dari mana? Ambil dari lepas Isya siapa? Belum subuh tu dah. Tu ki mak panggil apa saja semaya kita semaya solat tengah tu memang qiyamul lail. Nah, qiyamul lail. Sama ada dan qiyamul lail ni cara dianya sesikit-sikit dia satu rakaat witir. Dah. Habis banyak yang Nabi buat ialah 11 atau 13. Sama ada nak buat dua, lepas tu akhir ataupun buat tak aja buat kita ni. Nah, 9 geruk dah. Nah, 9 sudah dah. Nah, sudah disalih, sudah di rakaat 9 pada rakaat yang 9. Nah, wisalih tahiyat itu salih situ. Bila kita baru dengar ni dah. Mai dengar kita semula tu. Royak haja dulu. Kata Nabi biasa buat lagu tu. Nah. Kita tak aja semaya witir 9 rakaat tu dah. Semaya 3 rakaat tu pun kita duk asa tak boleh buat lagi tu. Nah, biasa buat so. Nah, biasa buat so. Nah, buat dua lepas tu so. Nah. InsyaAllah. Nabi buat dalam bentuk banyak-banyak perkara dah. Itulah qiyamul lail. Nah. Maka bila lagu tu dah, nah. Tujuannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak Nabi tu gagah jiwa dia. Nah, bila jiwa dia tu gagah, maka Nabi pun persediaan Rasulullah komprom dalam nak tanggungjawab, nak pikul benda berat. Gapo dia benda berat sini ialah inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Tuhan nak bagi Nabi. Nah, bahawa Nabi perang siap dah. Nah, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Sesungguhnya kami nak turun kepada kamu, akan turun pada kamu sendiri lah Nabi dululah. Dah muka ayat Quran tu Nabi, tu kecakkan Nabi dululah. Pentuatan agama ni lah. Kemudian bukan Nabi saja dak, sahabat pun terima juga wahyu ni, perintah ni. Dan siapa kita hari ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah, nak ambil ni jadi cara hidup kita juga, salah satu cara hidup kita. Nah, ialah Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kata, inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Qaulan thaqila sini ialah Al-Quran. Perkataan yang berat, firman-firman Allah yang berat, iaitu Al-Quran. Semua ni adalah qaulan thaqila. Kita ngaji dah baru ni lah. Thaqila sini berat. Apa berat sosial bagi apa berat? Nak. Nah. Berat sini ialah berat dari segi wahyu sendiri. Nah, besarnya kebesaran kehebatan wahyu itu sendiri memangnya. Nah, dan selagi berat di segi nak amal. Nah, berat di segi nak amal, nak terima. Karena Al-Quran semua ni ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, perintah Allah yang Tuhan suruh buat, gapo kata Al-Quran kita ni. Tanya dengan ni mesti nak jawab tak boleh tu. Nah, berapa perkara Tuhan suruh kita dalam Al-Quran. Awamir, awam atau perintah Tuhan apa perkara nata kita ni. Nah, perintah dalam rukuk imam. Perintah kat tu kena beriman gotu rukuk imam cak ada berapa? Nah, rukuk aja dah rukuk imam tu. Nah, hak lagi-lagi tu orang ayat tu banyak lagi. Nah. Lepas tu hak wajib hak amal, pak petibat. Rukuk Islam tu. Nah, rukuk Islam berapa perkara tu? 5. Tu hak rukun tu. Nah. Pak lagi-lagi tu, nah, sekecil-kecil perkara kepada sebesar-besar perkara hak Tuhan suruh. Nah, siapa ludak alia tu ayat ada. Ludak alia pun tu ajar kat kita. Ajar melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah. Nah, masuk kaki mana tu, kaki mana semua tu, nah, diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Quran tu terang ataupun melalui
ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Islam. Nah, Islam. Dah hok kereta lari, hok lari pun berat juga. Nah, berat segi lari tu. Tak lewat go tu, tak lewat go ni, semua tu apa perkara. Nah, hok kita tahu dah lah hidup kita hari-hari ni. Nah, ambil tak pagi celak mata apa tidur semula tu apa perkara hok aku dah buat tu lari. Dah berapa perkara hok aku pada duk tinggal Tuhan suruh kena tanya. Tak betul kerana kita kena tanya semua diri kita sendiri ni. Nah, tiap-tiap hari ni kita kena tanya. Nah, Umar radhiyallahu anhu kata, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Dah hisaplah diri kamu sebelum kamu dihisap. Dan kita kena tuk sop-suan cerak dah. Nah, kita semua ni, nah, kau orang kerja banyak, kau kena soal banyak. Kau orang milik kerja milik dunia banyak, kau kena soal banyak. Nah, dia bertanggungjawab. Tanggungjawab apa saja yang kita buat hari ni. Itulah dalam Quran semua duk ajar benda tu. Waktu qaulan saqila. Dalam Quran kalau tak ada prom, tak ada persediaan, nah, waktu tak berat tu. Itulah kita bila kita baca Quran kepada umat kita mula-mula kita ngaji tafsir tu, umat kita jadi berat nak terima Quran ni. Nah, siapa tak usah ngaji, tak usah dengar dah. Apa tu? Tak usah dengar. Berat doa. Nah, lari. Nah, lari masa catung buat tengah-tengah baca Quran tu. Nah, lepas tu mari serupnya, pergi mari. Aku nak ngaji tafsir, nak ngaji tajwid saja ya. Nah, ataupun tak pada kita nak ngaji tafsir. Kelima tu daripada ia beratlah kau tu. Nah, berat nak terima Quran ni berat. Nah, lepas tu kita kena ada wallah alam capur dengan syaitan gapo tu seteru banyak dah. Seteru syaitan ni banyak. Kau orang ngaji Quran, kau syaitan kena dah. Syaitan kena apa? Syaitan kena nak tipu. Mengaji saja sudahlah tak serah amal. Orang ngajar kau teruk lagi. Nah, ngajar pengamal huduh-huduh, ngajar kecil huduh-huduh ni kau teruk lagi. Nah, kau dia telium nah tu kita tu. Nah, ngajar sudahlah, sawaklah muduk ngajar tu. Yalah gitu. Syaitan kita tengok dah. Syaitan orang paling terima tak cerita tak Quran, syaitan. Nah, syaitan. Betul kita turun syaitan kak, kita apa kita kata. Dah. Saqilah, berat nak terima Quran ni. Nah, tak heranlah. Lepas setengah-setengah gini kita lagi ngajar rata-rata dah gini. Dah. Siapa tak si dengar. Dah. Ada tak kita dengar kata orang main roya kulit kat mana dikir mana dia Muhammad tu baik kampung. Tak. Dengar tak? Aja dengar tak kata tak dengar mana dah. Tak aja dengar weh. Dah, tapi kalau orang ngajar Quran, orang ngajar tafsir, ngajar kitab agama ni ada kena Muhammad tu baik ada kampung, ada dengar tak? Ada kata. Dah. Semua tu daripada kelimah saqilah belaka tu. Kerana umat manusia setengah-setengah tu. Tapi tak berasa. Berasa dah atas dia salah tu. Tak khabar. Nah, dia tengok dengan kita khabar, kita sedar kata hakikat dia ada pada satu-satu orang ni. Nah, pada kita sendiri ke. Bila kita baca ayat Quran ni. Nah, subhanallah. Allahu akbar. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala royak sendiri dah. Mula-mula Quran mari tu royak dah kata berat Quran ni berat. Nah, berat nak di segi nak amal tu. Nah, ni ulama tafsir royak kata berat di segi nak amal. Nah, baca rengai ya baca dah. Baca rengai, baca semetar sejuk tu. Bagi orang cepat baca semetar tak apa seja. Kita nak berpuasa nak ada hotel lagi tu dah. Padahal sejuk sehari ada. La ilaha illallah. Alhamdulillah baca rengai. Nah, baca rengai. Baca semetar ya pandai-pandai tok guru gapo tu dah. Tapi dia berat gapo sini? Berat dari segi nak amal dah. Kalau kita rasa berat kira tu. Nah, berat tu. Lepas tu kena perbak angak-angak kena bergagah. Nah, buat aku mana tu? Allah, masuk masjid tu. Nah. Habis kat tu dah kita ngaji banyak dah. Dah. Baru ni kita ayat dah hadis tu ayat Al-Quran tu kata beratnya sampai bukit pecah. Nah, bukit pecah berkecai. Nah, padahal bukit tak ada dan lebih kejat berat kejat daripada batu bukit ni. Nah, batu saja, bukit-bukit ni batu saja. Nah, kalau kita tengok muka kita ni batu ada capung ada kayu tanah juga. Kalau tengok negeri Arab, negeri mana kok atas tu. Nah, bukit-bukit dia batu. Nah, kerabat batu saja, kayu pun tak ada. Nah, itulah bukit. Tapi tu kata kalau bukit tu setara batu pejah, setara batu kerah, setara batu bukit tu gunung tu. Kalau Quran turun atas dia, lau. Tu kata kalu. Dah kalu. Tapi Tuhan tak bukit. Dah Tuhan ikut kita manusia. Nah, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian
min khasyatillah. Kalau mu boleh tengok Tuhan. Tapi Tuhan tak awak dak. Nah. Tak awak masa kita ni. Masa Nabi Musa dulu turun dah. Nah. Nabi Musa dia minta nampak Tuhan. Hati kita lain lah. Nah. Kita royak pan-pan kita. Nabi Musa nak tengok, minta nak tengok Tuhan. Kan? Dia negeri Mesir ni, dari Sinai ni. Nah. Lepas tu Tuhan mu tak boleh tengok aku. Kalau mu nak tengok aku, mu tengok bukit tu ya. Nah, kalau bukit tu ada, nah, maka mudah tengok aku. Lalu Tuhan pun jilmalah pada bukit saat ni. Nah, maka bukit saat ni ranak habis. Nah, lalai mutlai. Nabi Musa kau tu selok. Nah, lalu berkhabar sedar semula. Oh ya Tuhan, Musa tahu aku minta maaf dah. Astagfirullah, aku minta maaf dah. Dah. Aku tak nak minta dah benda hak tak patut aku minta. Tak sesuai aku minta. Nah. Ya Rabbi. Itu biasa berlaku masa Nabi Musa dulu. Nah. Apatah lagi. Tapi hati manusia lebih kerah daripada batu lagi. Rupanya nampak hati kita lembek ya. Nah, nampak lembut ya. Tapi bila Quran tak teluh, Quran tak tembus masuklah hati tu, memangnya berarti nah, orang baca Quran dia tak buat tak dengar. Nah, katut ubis mata tu. Nah, katut telinga. Ibarat katut telinga ni, katut telinga, katut ubis. Nah, maka dia rupanya hati manusia lebih kerah daripada batu. Subhanallah. Auzubillah min zalik. Auzubillah min zalik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Hati kita jenis mana ni? Jenis batu. Jenis lebih kerah daripada batu lagi ke? Hati jenis mana kita? Macam mana hati kita kerah? Nah, qaswah, hati kerah. Nah, hati kerah. Iaitu hati Quran tak teluh, tak tembus masuk. Nah, baca Quran pun buat tak dengar, tak nampak. Memang Tuhan banyak duk kecil halalah ni. Iaitu hati jenis orang hati bila dia baca Quran dia musma'izzah. Nah, musma'izzah mata hati dia gelimai. Nah, masa catung apa hati dia memang hatinya kerah. Nah, kita perhati diri kita sendiri insya-Allah dah. Bila dia baca Quran rasa nak teriak ke, rasa lembut ke, rasa lagu mana. Nah, memanglah surah-surah lain lagi, surah Anfal, surah Mantar kata bila orang hati ada iman sungguh, dan bila dia baca Quran, dia dengar dia baca Quran korang, maka hati dia diluramu. Nah, diluramu dan rasa lembut hati di mata dia nak teriak. Nah, cerita tu dah. Insya-Allah. Tuhan jadikanlah hati kami lembut ya Allah dengan Quran ya Allah. Itu tanda kata hati beriman, ada iman dah. Kemudian habis kat tu, nah, banyak juga kita ulah dah. Allah Subhanahu wa taala royak lagi faedah qiyamul lail. Nah, katakan qiyamul lail ni suruh semaya sangat. Duk semaya tengah hari dah ni 5 waktu dah nu. Dah. Semaya sunat dah ada pun duk semaya dah juga. Kena semaya lagi qiyamul lail. Asalnya kita ngaji surah ni, surah Muzammil ni asal masa-masa ayat ni turun ni ialah kata tu wajib. Nah, wajib. Kerana semaya lain tak ada. Nah, semaya lain tak ada. Tapi lah ni setelah tahun, nah, ayat ni pun Tuhan mari ubah wajib tu kepada sunat. Nah, tu ayat akhir ayat ni. Nah, walaupun sunat tak ada wajib dah, tak ada bangkat dah, tapi kelebihan masih lagi dek tempat tu lain, masih lagi main pilihan. Nah, siapa semaya qiyamul lail masa dulu, masa wajib, dan mari semaya qiyamul lail masa sunat ni pun kelebihan dia sama. Tuhan nak uji sama ke dia, kelebihan sama. Nah, mana maqam mahmudah, tempat tertinggi, kelas tinggi, panggil hati yang gagah, yang segar tu. Nah, Tuhan nak uji sama kepada orang semaya qiyamul lail walaupun tak wajib. Nah, kita nanti wajib dulu ke baru nak pergi semaya bangkat dulu dah. Subhanallah, gitulah hakikat sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala royak kerana semaya malam tu. Kerana waktu malam ni pisit daripada waktu siang hari. Nah, inna nasyiatal lail. Sesungguhnya bangun beribadat di waktu malam tu. Nah, nasyiah ni bangun semaya. Bangun buat ibadat waktu malam. Nah, Allah al-lail. Hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qilan. Dua kali. Nah, dia kata qiyamul lail ni dia bisik pada hari malam ni, tengah hari ni, kerana asyaddu wata'an. Asyaddu wata'an mata lebih ke apa ni? Ada makna tak? Sesuai ke apa ya? Asyaddu wata'an.
kaucai. Nah, kerana dia nak kepada kaucai. Asyaddu wa ta'an ni, katanya ulama sini kata, lebih tetap di hati. Lebih lekat di hati. Nah, lebih kesal di hati. Nah, wa ta'an sini atau wa ta'an di hati tu. Nah, asyaddu wa ta'an ialah lebih tetap di, lekat di hati tu, lebih kesal di hati tu. Lepas tu, wa aqwamu qila, wa aqwam qila. Dan lebih apa tu? Lebih jelas bacaannya. Ya dipakat hati dengan ulama sini tafsir kata bila kita sembahyang malam ni baca waktu malam dengan tartil pula tu. Nah, kita dah kata qiyamul lail ni disunat ke baca dengan tartil. Nah, disuruh baca dengan cara tartil. Itu ialah witi cara sembahyang malam tu ialah senang baca dengan tartil. Nah, tidak Tuhan tidak sokong baca dengan cepat-cepat gitu. Kita ngaji dah tu. Nah, baca anyo-anyo. Nah, anyo-anyo tujuannya nak supaya baca anyo, lepas tu baca malam pula. Nah, tu malam apa malam tu? Malam tak ada ada. Suara-suara lain pun tak ada. Nah, suara anak geger pun tak ada. Suara dia tunggu ni kalau jual kok kan nak tu kan nak jual tak berah. Mana dah siapa dah tak berah tahulah. Nah. Pertama ni jual dengan online ke apa gini dah. Nak tidur pun tak boleh. Nah. Tak ada siapa ada sibuk-sibuk kita dah. Masa tu kita tidur belaka. Wana sunyamun, manusia tidur. Nah, hak tu malak sekali tu dah. Kalau kita semaya malam qiyamul lail di sebelah awal tu, ya beza pada semalam qiyamul lail di sebelah akhir tu ya beza situ. Kerana suasana lebih tenang qiyamul lail waktu manusia tidur tu. Nah. Tapi berat kita nak bangun adanya. Nah, asyhadu wa ta'ala sini kata ulama juga sini kata berat lagi kita nak kena lawa bangun tu. Allah, Rabbi tempat tak banyak mana orang bangun tu celah ni. Nah, Tuhan pilih kami kata ya Allah, pilih kami supaya dapat qiyamul lail dengan-Mu ya Allah. Dapat munajat dengan-Mu ya Allah waktu siang malam, pada tengah malam manusia dah tidur ya Allah. Tanya nak belaka tu. Nah, akak mai duk munajat, mai duk kafa Allah. Tapi tak bangun. Nah, baya asyaddu wa ta'an. Ada juga ulama tafsir asyaddu wa ta'an sini ialah kerana berat di segi jiwa kita nak bangun tu. Nah, tapi tafsir sini katanya dalam Ibn Katsir dia kata asyaddu wa ta'an sini ialah lebih tepat, lebih kejak di hati tu. Nah, masuklah hati kita tu. Nah, sebab masa tu kata bising-bising ke apa tak ada. Suara bising, suara tu, suara ni tak ada. Nah, hajat manusia, hajat kita pun tak ada dah. Bangun tu kerana tujuan ni ya. Nah, tak ada tujuan lain dah. Nah, subhanallah. Yang keduanya wa aqwamu qila dan lebih tepat, lebih jelas, lebih cerak. Nah, bacaan dia. Hati lidah dah baca tu dipakat dengan hati. Tak sepah yang maksiat tengah hari tu dak. Tengah hari tu gaduh dah. Gaduh nak makan nasi, gaduh nak pergi kerja kena ada pas zuhur tu pas zuhur pas asar tu ada kerja sokmo. Ada tu dogo ni ada gaduh ring sokmo tengah hari tu. Nah, ada pemalas tak ada ring ke apa dah. Nah, batulah hati kita pakat dengan lidah ni. Lidah baca dia faham. Hana tu situ. Ni dalil kata baca Quran tartil ni tujuan baca Quran ni nak faham. Nah, bila faham dah nak seng dengan khamai ayat Quran saat ni dengan firman Allah saat ni supaya kita dapat beramal dengan ajaran Allah. Bukan pan-pan kita dak. Pan-pan dak. Subhanallah. Dan kita baca gaduh, kita tak reti dah mana ya. Baca gaduh pula. Quran tak masuk hati mana? Baca Nabi kata kana kita ngaji dah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata banyak ke baca Quran di akhir-akhir zaman. Masa dulu pun ada dah. Lepas Nabi mari tu ada dah. Lepas Nabi nanti sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir-akhir zaman ni Nabi royak benar nak kata ada umat dia baca Quran supaya lepas anak panas. Daripada bau dia. Gimana lepas anak daripada bau dia? Gipung. Dah tahu gimana. Tubik di mulut tu buru. Nah. Abang tak pakat antara hati dengan lidah saat ni. Allah, kita dah ya ni. Nah, kalau kita jadi dah ni, penyakit ni Nabi dah beringat dah, kita kena dah. Betul kalau nak ke mana Quran jadi kesan dengan dalam jiwa kita, dengan hati kita.
baca Quran waktu malam. Waktu qiyamul lail benar ni suruh nen rang Quran. Nah, sebab baca Quran lah baca dalam semaya. Lagu tu. Nah, apa tak ingat pula. Kena beki banyak perkara kita ni dah. InsyaAllah. Nah, ada kita nak boleh beki insyaAllah dah. Nak 1000 daya, tak mau 1000 apa? 1000 dalih. Dah baik dalih tu kerana tak sih. Cara tu kan tak sih tu. Kali dalih kita dalih ni, cara tu tak sih. Sakit banyak. Nah, dalih kau ni. Ada. Ang ni. Tapi kalau orang nak, dia akan usaha, daya usaha insya-Allah. Nah, itulah ibu. Nah, kita baca daripada ayat sana katanya Allah Subhanahu Wa Taala kata pakak dah. Waktu baca dengan tartil ni ialah hati dengar, lidah pakak. Nah, baca hati lidah baca, hati faham. Tujuannya itu dalam kata Quran ni bukan sebaca dengar, baca saja dak. Nah, sebalik baca ni dalam mula-mula ayat Quran mari tu suruh faham dah, tafahum. Nah, tadabbur. Allah. Nah, kita ni mana betul ada dah Quran kita ni. Nah, baik mi ada kecil seumur ni kelimah ni. Nah, kata Quran kita ni yang no sehari dalam kita baca Quran dah ni. Nah, baca tak faham tu sedah dah. Patut ambil juga nak kata tu ambil semuka tak apa dah, habis tak ada. Nah, baca ayat kita baca saat ni gapo kata makna dia. Kalau kita buatlah lakah tu dah. Buat lakah tu. Baca makna dia. Yasin ambil satu buku Yasin tu baca makna gapo. Nah, subhanallah. Tu dah. Lepas tu boleh kita lah ni kita ada makna Quran tu banyak dah. Ada dah. Nah, semua tu ada Quran balik makna dah. Sesia pun ada sesia dah. Dia tu masa pada pimpinan Rahman masa Jawi. Nah, ada belaka dah gini. Dan siapa kata tak pandai makna dia, ya memang kita tak pandai. Kena ngaji mula tu nak erti makna Quran tu. Tapi gini alhamdulillah ulama tu lewat kita dah. Kan kita buka baca ya. Nah, atau nak cara nak beki kita. Nah, buka baca ya. Kau tak ana baca pula. Tak ana baca anak pergi ngaji belakang sekolah. Nah, habisnya ana dah anak kita ngaji sekolah tu. Dah. Tupai lah. Anak tu ke mana lagi nak tupai? Pergi anak metai 15 minit baca semuka tak hafal 15 minit dia. Nah, baca semuka tak hafal 15 minit. Makna dia tu. Nah, anak kita boleh reti katik. Subhanallah. Nah, insya-Allah dah. Insya-Allah. Nah. Satu cara nak dalil kata kita nak baca Quran bukan baca Quran tak faham ni tak siapa pau lagi. Nah, tu duk kecil seumur. Baca Quran jangan maiเข้าใจ jangan mai ถึงเป้าหมายhak Quran hak Tuhan nak pada kita. Umat manusia muslim muslimat we tahu kata baca Quran ni kena tadabbur, dia kena faham. Nah, batu baca waktu malam. Nah, bakal boleh ada tengok di majlis-majlis Quran, majlis kalau ibu tengoklah dia titam dalam nak baca bila puasa tu. Nah, ayat Quran kita baca dalam semaya tarawih tu. Nah, di masjid sendiri ke masjid mana ni ulama betul dia mai tu telah baca dulu kata. Nah, ambil crowd dulu. Malam ni kita nak semaya, nak baca ayat ni, surah ni. Ayat ni ada ayat gapo kata. Oh, semaya. Nah, habis tak reti banyak pun ada reti kat sikit-sikit. Ada juga Quran berasa di hati tu. Nah, dah. Ada dah baca Quran umat manusia, umat Islam. Dah ada dah kita buat pada baca Quran tak faham ni lah. Nah, mai tan semai dah kita tu. Nah, nak kemak dah kita ni. Mari kita bakal ngaji Quran. Mari baca Quran. Nah, baca Quran pandai dah tajwid tu, baca boleh dah naiklah, patnal. Nah, naik can baca makna dia pula. Nah, baca makna tak faham, ada baca makna tak faham. Nah, tanya halakah itu. Nah, tu insya-Allah dah. Insya-Allah muslimah kita duduk sini dan muslimah duduk luar ini duduk dengan kita suara kita ini pun wipahalah atau itu tujuan adalah Quran yang tu hatta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat kita ini. Nah, ni dalil dia. Dalil kata Quran ni nak jadi lekat di hati. Nah, baca di mulut lekat di hati kata. Nah, supaya nak ambil isi ajaran Tuhan ni mari buat amal bertibak dalam hidup kita. Nah,
Subhanallah. Hatulah malas. Dah malas so yang ni boleh mari kesal ke baca Al-Quran ni. Nah, tapi kalau tengah hari baca Al-Quran juga tak boleh kena ajar. Kita buat dalam itu pula. Nah. Kena baca juga malam tengah hari pun. Tapi kesan dia tak sama dengan bacaan malam. Nah, kesan ni bekas Quran saat ni. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ayat sendiri kata, "Inna laka fin nahar sabhan tawila." Allah, sungguh dah tengok pagi ni sabahan dah ni. Sesungguhnya bagimu waktu siang hari ni sabahan ni mana sibuk sepanjang hari. Panjang, tawila. Nah. Cerah tak ada pak tegak. Siapa gimana dah. Nah. Gi kok ni dah. Sabahan. Asalnya sabahan ni berenai. Nah, berenai. Nah, tu guna awak kelimukiyah. Nah, kok tu berenai kok tu gi kok ni. Nah, gimana lah tak gini. Nah. Tok pagi dari ni kita jauh kita ni sabahan. Nah, sabahan tawila. Tawila ni maknanya panjang. Nah. Sibuk. Maksudnya sibuk. Nah, sibuk. Nah, tak sama. Saat ni kita royak dah kata. Dah semaya tengah hari. Tak semaya siang hari ni tak sama dengan semaya malam. Nah, sibuk. Kayak tu ni. Nah. Batulah tu kata. Tu guna masa. Tu perlu buat masa untuk kita sebagai umat hamba Tuhan ni. Untuk malam wa ibadat waktu malam syiatul lail. Ibadat waktu malam ni. Nah. Ibadat waktu malam. Malam tengah hari sibuk. Lepas gunakan masa malam ni untuk ibadat pada Tuhan kata. Nah. InsyaAllah dah. Allah. Habis tak ada. Nah. Lepas Isya lalu tu dah. Lepas Isya lalu semaya sunat Isya 2 rakaat. Ataupun semaya. Ada setengah tu semaya sunat. Witir lalu dah 3 ataupun buat selalu dah pergi semaya bulan puasa tu. Tapi bulan puasa, habis puasa tak ada buat dah. Papak Isya tu. Tengah tu buat karen. Bakal hari tak bangun? Dah. Dah ada juga. Allah kurangnya kita lemahnya kita dengan Tuhan. Nah. Kalau tu tak agak tu. Tak agak lah. Dah. Tak agak lah jiwa kita. Nah. Lepas tu kita nak tanya apa? Nabi SAW, bila Nabi adalah hari Nabi tarak tu. Nah, akhir-akhir umur Nabi tarak tu. Kalau Nabi tarak, Nabi demam rogana, Nabi tak ada semaya qiyamul lail, Nabi ganti ke duha ni. Nabi ganti ke duha. Ada Nabi ganti. Nah, ganti siapa 12 rakaat. Itu Siti Aisyah radhiyallahu anha riwayat sendiri. Nah, kata Nabi semaya ganti qiyamul lail dia tak tinggal malam. Dia tak qada dah. Qada qiyamul lail dia panggil. Nah. Qada qiyamul lail. Allah banyaknya kita nak kecek dah. Jauh lagi dengan kita dah. Apa yakin kata ada ramai-ramai ada orang rajin dah. Masya-Allah, ada orang rajin dah tu. Nah, kalau kita tak rajin lagi jenis malam-malam ni, tak doa lagi dengan Tuhan dah. Kalau tak lagi ni doa dengan Tuhan banyak. Itu Tuhan tolong kita jadi boleh buat amal bagaimana Allah Taala khandak dalam ayat ni, dalam surah Muzammil ni. Hatulah inna laka fin nahari sabhan tawila. Allah sabhan. Nah, sabhan artinya sibuk panjang hari. Nah. Kita nak lagu mana? Waktu malam tengah hari sabhan tawila. Nak jadi tasbih. Tengah hari tasbahan berenai tu. Habis malam kita jadi tasbih. Tasbih tawila. Nah, tasbih tawila. Nak jadi banyak buat ibadat dengan Tuhan. Banyak mana tu. Usaha dia insya-Allah. Lepas dari kita ngaji ayat ni, Umi sendiri khasnya nak pakai nak usaha, kita kat usaha dah. Usaha we ada qiyamul lail juga tahu mana kita ni. Habis tak ada buat di hari ni tahu betul-betul selalu dah. Insya-Allah dah. Nah. Senyap lah tu dah. Allah Rabbi. Itulah nah. Malam apa tu suruh malam? Nah, kerana malam apa ni? Malam lebih kesal daripada bacaan dia boleh beripung, lidah kecek, hati faham. Nah, lebih kesal di hati kita. Nah, kalau lidah baca saat ni. Nah. Batu dalil kata malam Quran ni baca malam lebih afdal. Kerana
Satunya Quran dia turun malam. Kata malam mana lebih molek baca Quran malam baca tengah hari. Tengok di segi turun dia, inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailah fi lailatul qadr. Tu dalil kata Quran tu oleh kerana Quran turun mula-mula tu pada lailah, waktu malam juga dia. Itu Lailatul Qadri, Lailatun Mubarakah, malam yang berkat. Tuhan sendiri kata. Sebab tu kita usaha baca Quran waktu malam, khasnya dalam qiyam mulai. InsyaAllah jelas dah tu dah. Jelas dah tu dah. Tu dalil ayat ni. Lepas tu baca waktu malam. Kalau boleh baca, kita nak baca ayat Quran hak mana kita nak baca dalam semaya saat ni, kita usaha jadi baca makna dulu. Dah. Tamkam khaca dengan ayat tirajaan dalam lamat kita tu. Tu lebih boleh. Lebih kesal asyaddu wa ta'an wa aqwa muqilah dah. Ayat ni pun mari kita boleh amal dah ayat ni. Tidak jadi banyak lambat lagi kita nak amal ayat Tuhan ni. InsyaAllah dah. Wadduha tak payah wadduha. Kata ayat panjang dah. Ayat panjang tu tak pandai. Jangan kul wallah gini. Kul wallah tu. Kalau sok gini boleh jawab dah tu sok tu. Qul wallah makna gapo. Qul wallah makna gapo tu paling mudah sekali qul wallah ni. Paling mudah Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ini wikan ban lah so dah. Kita wakak wikan ban, terima kamban lagi ni. Wak ngan so. Itu klik ngapa? Makna surah Ikhlas qul huwallah insya-Allah. Seminggu lagi kita ingatlah ke buat itu. Siapa tak ingat ayat panjang, kita ngaji dah. Ulama tu boleh kita amal ayat sam-sam, ayat sam-sam, bacalah nak kali ni. Panjang maya-maya kita. Karena semaya malas lagi ni ialah tak habis lagi cara semaya malas tu dah ada semua. Kita ni panjang rokok, panjang qiyam, panjang rokok, panjang sujud. Itu ke panggil kurang fisik hak semaya malam. Dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam semaya malam ni sampai bekok, betul-betul bekok kaki. Kita tak apa nak pagi tara tu dah. Tapi nak tahu di segi apa bekok kita lalu kerana Nabi diri lama. Diri lama, sujud lama, rokok lama, sujud lama. Pak kita nak lama buat kan. Baca keluar Allah kali gu tak ada pahman ulang, hak tu lama kata ulang-ulang. Baca sam-sam, buah habis baca ulang. Ulang lepas 10 rakaat, 10 kali baca. Anyalah. Anyal lama. Lengah dah tutup tu. Lepas tu itu makna dia. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Ayat pandai-pandai tu Allah. Sangat ertimna tu dah. Tak ngerti lama dah kita tu. Fatihah kena ayat dah, Fatihah kita ayat dah ni. Fatihah sama lama-lama dah ayat atas renung surah Fatihah tu kena ingat mula. Pada reti makna dia dah. Nanti nak buat kelas sok dah nampak dah. Wallahu alam. Hafilah. Kemudian ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala ayat juga dalam ayat ni ialah suruh perintah yang ketiga. Suruh bangun. Berapa perintah dah? Berapa khamsah dah Tuhan suruh kita ayat ni? Suruh Nabi dan suruh kita semua ni. Satu, suruh bangun. Qumil lail. Qum. Bangun main malam. Lepas tu, lepas bangun malam tu, apa pula? Main malam, warattilil Quran. Bacalah Quran dengan cara tartil. Perintah ni. Baca Quran dengan anyo-anyo ni, khamsang. Allah sang. Kena faham kita. Allah suka baca tartil. Suruh. Padahal kita baca gaduh sebab tu Nabi tak bagi sahabat dia baca Quran. Dia boleh baca sejus hari, padahal 30 juz sehari. Tapi Nabi larang dia, mu jangan cepat daripada 3 hari. Satu khotak 30 juz ni. Allah, royak saja kita tu tak ajin tu temu dalam hidup kita tu. Sebulan 2 bulan dah lepas puasa ada habis lagi ni. Ada khatam lagi. Tapi sahabat ni kuatnya iman dia. Allah radhiyallahu anhum. Dia boleh baca Quran 30 juz dalam wela nang wan. Dia minta dengan Nabi, minta anuyak dengan Nabi nak baca nang wan khatam 30 juz. Tapi Nabi ham dia. Nabi ham dia. Sebab apa? Nabi kata mu jangan
cepat daripada tiga hari. Jangan khatam Quran lebih pada 3 hari. Sebab bila kita baca juga, kita kena baca dengan cai dengan ring dua, road ring, baca dengan ledah. Nah, baca dengan tu Nabi tak kena sebab tak masuk dah tidak dah. Sebab tu duduk sini ya. Nah, sebab tu dalil kata Nabi tak baca cepat tu kerana tak faham. Terus dia baca tak faham. Tak sih, mai pamai tak ada daripada baca Quran dah. Nah, tak ada dah pamai baca Quran. Terus dia tak ada nak menikmati ayat Quran sana. Nah. Tapi hormat sekali, sejus hari, sederhana dah. Boleh sebulan atau 40 hari kita perempuan ni habis kali kota. InsyaAllah. Nah, insyaAllah pas puasa ni kita mai buat semula, baiki semula. Nah, buat aku mana bila duduk dengan tu jiwa kita segam nah tu. Nah. Kalau kita baca Quran, al-Khotan anak bulan tu jiwa segam nah tu. Nah, terperhati buat. Hari ni tak nak royak saja tak ada, kena pakat jiwa. Nah, hari mana kita tak baca Quran, hari tu kita rasa hari kita tak berkat. Nah, hari berkat. Wak go tu tak kena, wak go tak kena. Kriak masuk. Nah, insya-Allah kita baiki dunia kriak lah ni, lok kriak. Nah, iaitu kita ada ubat kriak, iaitu baca Quran. Nah, dah. Baca Quran dengan tartil, dalam semaya pula. Nah, semaya qiyamul lail. Insya-Allah. 2, nah baca Quran dengan cara tartil. Kemudian ayat perintah yang ketiga dalam ayat ni ialah lepas kita baca Quran dah, nah waktu malam, kerana waktu siang hari ni sibuk, nah baca Quran ada banyak. Ya dalam semaya fardu, pahala-pahala Nabi baca banyak Quran ni ialah semaya apa? Dalam semaya fardu. Semaya apa Nabi baca panjang daripada semaya lain. Salah subuh. Nah, salah subuh dalam semaya 5 waktu tu, salah subuh ni baca panjang ayat daripada surah lain. Nah, sebab subuh ni ya 2 rakaat. Masuk. Itu Nabi jawab contoh kita. Nah, pun malam juga tu. Nah, sebelah balan juga. Nah, sebelah kemudian surah apa dah? Perintah yang ketiga dalam ayat ni kita akan dapat pula Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita dalam ayat ni wadhkurisma rabbik. Allah wadhkur. Nah, wadhkur zikir. Nah, baca tengok tu zikir dah. Dan hendaklah kamu sebutlah nama Tuhanmu. Wadhkur isma rabbika. Ingatlah, zikirlah nama Tuhanmu. Mana yang mudah tu kalau kita nak waktu mana? Wadhkur zikir, kita panggil zikir tu. Nah, searab pun zikir dah. Ya. Tapi mai ikut mana dikir tu. Dikir ada dikir. Berzikir, buat kita ada dikir. Nah, wadhkur hendaklah kamu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita dalam ayat ni. Nah, suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak kemah jiwa lagi ialah suruh zikir. Nah, suruh zikir apa? So ingat, zikir sebut ingat. Lamlek. Nah, ingat nama Tuhanmu. Hatulah. Gapo tu ingat nama Tuhan? Nama Tuhan ada gapo tu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tu nama Tuhan belaka tu dah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalal wal ikram, ya dzal jalal wal ikram. Itu nama-nama Tuhan belaka tu. Ingat nama Tuhan. Nah, dan zikir paling molek sekali nak ingat Tuhan, zikir dengan baca Al-Quran. Klik waktu pula. Nah, nak ingat Tuhan paling molek sekali, nak ingat mana? Nak ingat apa? Baca Quran. Sebab nampak dalam Quran kita ni, nah, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allah akbar, ada al-ghafur, ada ar-rahim, ada nama Tuhan, ada al-Fatihah semua tu. Tengok. Nah. Hampir setiap ayat. Bila kita baca Quran dengan sendirinya automatiknya kita ingat pada Tuhan. Nah, ingat pada Tuhan. Maka di sini Allah Subhanahu Wa Taala perintah yang ketiga lagi dalam ayat ni, Tuhan suruh Nabi kita ialah amalan nak kemah jiwa, nak gagah ialah zikir. Nah, zikir. Malah zikir orang on air. Nah, orang malah zikir orang on air. Orang lemah. Nah, orang lemah, tak arak. Nah, orang tak arak. Sebab tu Nabi katakan, salah satu zikir Nabi nak gagah ni ialah la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ada kalau Nabi royak gapo dalam hadis Nabi. Nah, kita berarti. Nah, gapo zikir Nabi suruh baca banyak kali. Nah, suruh acak baca sehari-hari. Nah, la ilaha illallah. Dah. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar dalam semaya 5 waktu.
5 waktu tu. 5 waktu baca. Nah. Tapi kita tak baca kok. Kita gila 2 waktu ya. Nah. Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali tu dalam maya maghrib, maya isya ya. Maya subuh, maya zuhur, maya asar. Dak. Mengingat masa kita kecil-kecil dulu pergi semaya masjid tak imah diri pun. Nah. Tak zikir ni. Maya zuhur, subuh, zuhur, asar apa. Tak ada zikir ramai-ramai kita. Nah. Benar Nabi suruh 5 waktu. Nah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar 5 waktu. Bukan kata semaya zuhur subuh dengan pada maghrib dengan isya ya. Ada. Gaduh kita dah. Lepas tu Nabi SAW zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali tu. Nabi kata mana? 100 dengan la ilaha illallah. Dah cukup 100 dengan la ilaha illallah. Siapa baca ni nak kali 5 waktu tu? Nah. Tu apa nak kali dia baca ni sekali 100 tu? Nah. Allah hapun dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Itu kelebihan orang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah. Tu apa dosa dia walaupun sebanyak buih di laut. Nah, kita baca 5 kali sehari. 5 kali sehari kita baca. Gapo lagi nak lekat dalam ibadah kita? Gapo lagi dak? Dosa mana? Daki mana lagi nak basuh, nak lekat kita? Nah, tu kan baca subhanallah 3 kali, 33 kali. Tapi sayangnya kita jaga mana? Dah ramanya tak baca subhanallah ni. Nah, sibuknya dengan dunia ni. Nah, maka hari ni Allah Subhanahu Wa Taala ajar Nabi kita. Nah, wadhkurisma rabbik. Wadhkurisma rabbik ni sini ulama kita kena faham. Nah, sebutlah nama Tuhanmu yang nama Tuhanmu, Rabbika nama Tuhanmu. Nah, hok rajin doa pun ya lah juga dah. Ikut baca, ikut dia. Nah, nyewak awak cara. Hak Nabi hijab lah tu. Nak zikir lagu mana hak Nabi hijab, Nabi siap dah hijab dah. Ada bab kita ni so hari Senin baca zikir ni, Senin Sabtu, Rabu baca zikir ni. Dah seminggu 7 hari tu adalah cara zikir dia. Nah, kita nak zikir ni cara lagu mana kena tu? Cara Nabi. Tengok cara Nabi. Nah, betul Nabi hijab zikir harian. Siang hari, malam hari. Nah, siang hari pun zikir, malam hari pun zikir. Tapi waktu malam tu lebih tenang, lebih lekat di hati. Nah, waktu boleh hadir kita zikir, baca subhanallah. Ngorek dengan isya tu, maghrib dengan isya. Zuhur dengan asar tak macam mana dah. Allah, baiki insya-Allah, baiki kita dah insya-Allah. Allahumma aslihna ya Allah, baiki kami ya Allah, banyaknya kami salah ya Allah. Banyaknya salah kami ni ya Allah. Banyaknya kita tak kena. Nah, banyak kita tak kena. Nah, doa sedap awak apa awak aman dengan awak sedap di hati ya. Nah, awak sedap. Tak ada atau awak aman dengan rubab qudwah Nabi dak. Nah, malah dek keceng anak dia kata, "Pak kita kena apa Nabi belaka ni?" Nah, kata hang kena apa Nabi belaka kan Nabi ni adalah bab yang tak ada dalam bab yang ahli syurga. Nah, Nabi kita adalah ahli syurga. Siapa nak masuk syurga kena turut Nabi. Pengalaman akal sikit dia kata, Nabi bini pak kata bini pak kok. Ada hello tu baru poha baru nak poha. Subhanallah. Nah. Kalau waktu nak tiru Nabi enggak ada. Tua apa gitu kok tu. Wadhkurisma rabbik. Ni lagi perintah yang ketiga lah ni, Tuhan suruh kita zikir. Zikir ni adalah kalau kita baca dah zikir azkar pagi, dah semaya, zikir luar semaya. Lepas tu masa zikir bila? Masa zikir ke mana? Nah. Qiyaman waktu diri, qu'udan waktu duduk, wa tidur, raqidan. Nah. Kita bacalah ayat mana surah Allah Subhanahu Wa Taala ayat orang zikir ulul albab. Orang yang ada hati, mempunyai hati panggil Tuhan puji. Orang rajin zikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, orang zikir ni ialah masa dia waktu diri, kalau kita duduk diri jalan lagi mari ni, zikir. Nah, zikir. Nah, lepas tu wa qu'udan kau duduk. Nah, wa ala junubihim atas waktu nak tidur. Lepas tu kita diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni diajar habis. Nah, nak tidur zikir gapo. Nah,
Kau pergi bangun duduk pergi kerja ni, nak mutu nak kereta waktu pergi kau ni, pergi duduk baca gapo, semua tu Nabi hijab lah kau. Nah, sebab tu Nabi doa, Nabi zikir Nabi ni ialah kulla ahyan. Setiap masa. Nabi tengok langit, Nabi ingat Tuhan. Nabi tengok raya, ingat Tuhan. Nah, bagi kita ke mana terlupa. Tapi ada lagi jelas lupa. Dah syaitan nak sekali kita lalai. Dah syaitan nak sekali buat syaitan dia tahu cut on kita ialah dia tipu mana kita ni. Tipu jadi lalai. Semaya tak ingat Tuhan. Puasa pun tak ingat Tuhan. Pakai pun tak ingat Tuhan. Kau makan pun tak ingat Tuhan. Tidur pun tak ingat Tuhan. Habis cerita dah. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelebihan zikir ni ialah orang siapa lebih afdal sekali? Nah. Semaya mana lebih afdal sekali? Jadi semaya ingat Tuhan. Pergi mana molek sekali? Dalam maksud hadis tu. Nah, Nabi kata pergi ingat Tuhan. Sedekah mana afdal sekali? Sedekah ingat Tuhan. Amalah kita buat serta dengan ingat Tuhan. Itulah amalah paling afdal. Paling molek. Nah, baca Quran apa tak ingat Tuhan? Ada baca Quran tak ingat Tuhan? Ada. Kena benar kita ni. Nah, muka tak tahu. Tak tahu Tuhan kata apa. Nah, baca pun hati duduk lain. Duduk atas. Nah, apa sabar tengah nah baca Quran ya dia mendengar aku kata aku suara sedap ke apa tak suara sedap nah atau aku pandai tajwid aku tak guru aku ke apa tak ada apa dah tu tak ingat Tuhan kebok tu nah padahal Quran ni ialah dah untuk ingat Tuhan lo nyakit banyak kita dah nyakit banyak buat ke mana nah tak ada nyakit ni hatulah ibu wadhkur isma rabbik hendaklah kamu ingat pada ingat nama Tuhanmu ingat nama Tuhanmu ni masa dia tu penuh dah tidak semestinya kita kena pegang tasbih baru ingat Tuhan tidak semestinya kita kena kodok semaya ya dah batu kita orang makmum kita ni banyak ada bawa ingat nak dah zikir tapi kita tak plan zikir cara zikir tu pula macam-macam lah tu terkecek dah zikir siapa getuh rumah-rumah lopak gedung-gedung dah tu jegeluh waktu ada. Jegeluh waktu tu. Nah. Hak ni jegeluh tak zikir ni. Hak zikir rajin doa siapa tu patah rasuk-rasuk umur. Nah, siapa tak kata-kata podok je lah buat kami ada tu kapal satu kapal pak apa duduk. Nah. Duk tak bukit ni nak zikir bawah tak boleh muka suara derah doa. Pai zikir malam. Nah. Tak ada bunyi suara la ilaha illallah kedak ada bunyi hu bunyi hu aja ya. Hu. Nah. Ada tu macam-macam dah. Pada anak dah tu. Saya tertipu kau tu buat dah. Subhanallah. Nak mana kita siwa amal. Nak widah kena Nabi tu dah. Lepas tu zikir, raja zikir. Nah, jangan zikir lain pada Nabi baca. Nabi jangan tak nak emak dah. Dalam azkar kita, dalam harian kita tu. Nah, lepas tu minat nang pada kita semua ni. Zikir gapo kata. Nah, tak semestinya zikir kena pergi wasabah dak. Nah, ada gapo nak pergi atas sebab tu. Tapi kalau lepas mayan Nabi nak nama Nabi lah dengar ruah jari. Nah 33 kali ni dua. Nah subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Nah 2 kali ni molek 30. Dah. 30. 100 molek. La ilaha illallah 100. Nah wallah alam. Boleh buat tak kita? Mana dah? Boleh insya-Allah. Nah tak semesti kena wasbah. Wasbah kata mana tu wasbah? Zikir. Kena tak tahalan. Tu minta ingat ada sungguh tu. Wasbah sasan ni stay. Watas beh dia. Tak rata no. Tak atas lemah no. Lepas tu turun mari. Tu ada zikir duk bawah ni. Nah, bergeso tu. Tarik per rata tu. Nah, tu ada mau kita rajin doa zikir lagu tu. Nah, mau kita macam-macam. Nah, tapi Nabi Hijab tamadai. Nabi Hijab biasa. Qiyam kau jalan. Wa qu'udan kau duduk. Wa ala junubi kau tidur. Lagu mana cara? Tak semesti kena duduk pergi wasbah besar tu mu. Nah, takut tekuk ke apa macam-macam tu. Nalik kata kita nak buat tasbih. Nah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Wadhkur isma rabbik. Sebutlah nama Tuhan. Lepas tu kita nak sebut nama Tuhan tu syaitan kanan, syaitan tipu kita tak ingat Tuhan. Nah, lepas tu mula-mula sekali syaitan apa dia kita tak ingat Tuhan, syaitan mari kausing kita dah. Kausung kita lu dah. Kausing yang panggil. Nah. Lepas tu kita kena minta tolong Tuhan semua dalam nak zikir ni bunyi rezeki kecek sendiri pun ni. Dah kena minta tolong Tuhan semua.
Nabi tak boleh tinggal doa ni. Minta tolong Tuhan supaya kita, Tuhan tolong kita sampai zikir. Ingat belaka dah doa ni tak? Nabi tak boleh tinggal baca lepas semaya. Sama ada duburis salah. Duburis salah lepas semaya, belakang semaya ni sama ada dalam lepas salat atau belum salam. Boleh baca ni dah. Ada ulama kata nak baca belum salam dalam tahiyat akhir tu. Dalam tahiyat akhir. Baca kau tu boleh ke? Atau nak baca lepas salam dalam doa kita tu. Nah. Doa mana? Tak tolong Tuhan supaya kita rajin zikir. Wa dzkuris. Apa dah? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mana ya? Nah, Nabi tak boleh tinggal doa ni. Nah, Nabi hijaz sahabat. Lepas tu Nabi saya pula jangan tinggal doa ni dah. La tada'ha, jangan tinggal doa ni. Insya-Allah hari ni pun dah kita doa semua doa ni supaya Tuhan tolong. Tujuannya bagi Tuhan tolong. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku ni rajin zikir padamu. Nah, syukur padamu dan elok ibadat padamu ya Allah. 3 kali kita minta tolong Tuhan tu. Nah, kalau Tuhan tak tolong, tak jaya kita nak ingat Tuhan. Nah, kalau Tuhan tak tolong, tak jaya. Sebab syaitan yang hati celah seumur dengan kita. Dia mati kucak dengan kita seumur. Nah, bapak kita lupa Tuhan, dia masuk dalam hati kita. Duduk dalam hati lu dah. Nah. Banyak mana kita orang zikir, kita banyak zikir Tuhan, dia tak ada tipu kita, tak ada masuk dalam hati kita. Allahumma ja'alna laka dzakara wa laka syakara awaban muniba ya Allah, tolong kami ya Allah supaya kami banyak zikir, banyak syukur dan banyak taubat padamu ya Allah. Ya Allah, itulah. Nah, kita ada ayat ni kita tak habis lagi. Dua perintah ayat ni. Nah, lepas zikir pada Tuhan dah tu pun, nah, honok lagi wa tabattal ilaihi tabtila. Wa tabattal ilaihi tabtila, bang kosongkan hati kita, kosongkan masa kita untuk kita duduk dengan Tuhan. Tu macam kita etikah ni 10 hari tu tabattal ilahi tabtila, salah satunya dah kita nampak tu. Nah, ataupun tak buat ibadat, tak nikah kahwin. Tak nikah kahwin. Sepengah demo nak agama lain lagi tu. Nah, dah buat ibadat Tuhan. Meci perak ke apa semua Kristian ke apa tu. Tu tabattal tu ya, tabattal tu. Tapi kita tak lari, tak suruh apa gitu lama. Kita agama kita tak disuruh siapa gitu lalu. Tabattal ilahi tabtilan kata kita boleh kerjasama, boleh rumah tangga, boleh kerja, boleh jadi punang, boleh jadi gapo, boleh nego, boleh gapo, tapi wadhkuris ma rabbik. Nah, ayat ni kita akan ulang lagi sekali lagi, kita akan bahas lagi di lain kali pula insya-Allah. Dan hari ni biasa kau data dulu klik dengan ayat baru iaitu banyakkan zikir. Nah, banyak zikir tu Nah, hama ada diri, hama duduk atau tidur, kita ingat Tuhan semua. Dan jangan terlupa. Nah, zikir ni payah, bukan boleh buat apa kita nak dak kalau Tuhan tak tolong. Sebab tu kita jangan tinggal doa saat ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ja'alna laka dzakara wa laka syakara wa laka awaban muniba. Ada doa banyak lah mustajab kita tu. Minta tolong Tuhan supaya Tuhan tolong kita menjadi orang banyak zikir, banyak syukur. Wallahu a'lam. Itulah saja Ibu. Kita semoga Allah jadikan kita daripada orang mengaji, orang dengar dan ikut manhaj baik ya Allah. Allahumma ja'alna laka, Allahumma ja'alna minal ladzina istama'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikan kami daripada yang mendengar perkataan yang baik-baik dan ikut mana baik ya Allah. Kalau ada baik itu ada pada Allah, kalau tidak ada baik, ada benda-benda tak baik daripada umisan ni, maka itu daripada nafsu sendiri dan minta maaf. Astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad, innallaha basirun bil ibad, innallaha basirun bil ibad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.